Al-Hafiz, orang panggil Ustaz Syahrir lah, anak peneroka jing ketiga, dan duduk di jing ketiga ni sejak tahun 1972 sehingga sekarang. Jadi sudah 41 tahun lah sebagai anak peneroka, dan membesar di Felda jing ketiga, sekolah rendah di situ, darjah 1 hingga darjah 6. Kemudian saya berminat jurusan agama. Saya belajar di Kampung Paya Pasir Darul Hijrah yang diasaskan oleh almarhum Ustaz Alwi. Di situ peringkat I'dadi. Kemudian saya sambung pelajaran peringkat sanawi di Rusila Terengganu. Kemudian tahun 1989 saya dengan beberapa orang sahabat pergi ke Pakistan 1989 untuk menghafaz Al-Quran, dan saya duduk dalam tahfiz bidang hafazan Al-Quran selama 2 tahun, dan alhamdulillah setelah tamat hafazan Al-Quran itu saya masuk kursus bahasa Arab di Abu Bakar Islamic University Karachi. Dipanggil takhasus bahasa Arab, dan selepas saya menghabiskan pengajian takhasus bahasa Arab ini, saya terus menyambung pengajian dipanggil fakulti hadis ataupun ulum syariah, fakulti hadis, sehingga menamatkan sampai ke peringkat master. Jadi saya ada master syariah lah, ataupun kalau Pakistan dipanggil master hadis. Dan alhamdulillah saya balik Malaysia di tahun 1999, berkhidmat di Mahat Tahfiz di Terengganu. Kemudian tahun 2000 saya balik ke Pahang ini, dan saya diberi amanah untuk mentadbir Tahfiz Ar-Rahimiyah Bandar Pusat Dinka, yang sekarang ini sudah berumurnya 17 tahun. Itulah sedikit. Baik, Ustaz. Ada kajian mengatakan bahawa kajian itu peruntuhan akhlak sangat ketara terutama di kawasan Felda. Sebagai anak peneroka, apa pandangan Ustaz? Saya melihat kajian itu satu kajian yang benar, ya. Sepanjang saya duduk di Jengka sebagai anak peneroka, saya melihat apa yang diperkatakan oleh kajian tersebut memang berlaku. Berlakunya gejala zina, berlakunya berlaku pembunuhan, berlakunya kecurian, berlakunya dia panggil gejala hisap dadah dan sebagainya. Ini memang berlaku di kawasan Felda khususnya, dan kita tidak menafikan ia juga berlaku di kawasan-kawasan kampung. Jadi apakah punca sebenar gejala sosial ini berlaku sangat ketara di kawasan Felda? Kalau kita melihat kepada punca ini boleh dilihat kepada beberapa faktor, dan terlalu banyak punca sebab berlakunya keruntuhan akhlak, berlakunya gejala sosial di kawasan Felda dan kawasan kampung ini. Cuma saya simpulkanlah antaranya, yang pertama ialah tiadanya kawalan bagi pihak yang bertanggungjawab. Sekarang ni kita kata pihak kerajaan lah, tiadanya kawalan yang serius. Contoh hiburan ni yang sebenarnya sudah ada garis panduan yang telah ditetapkan oleh JAKIM sendiri, tetapi saya melihat pihak kerajaan dia tidak mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh pihak JAKIM. Umpamanya tidak boleh panggil artis yang kontroversi daripada luar yang boleh menimbulkan kegairahan, pakaian yang menjolok mata, tetapi pihak kerajaan meneruskan panggilan tersebut tanpa mempedulikan apa yang telah ditetapkan oleh JAKIM. Sebagai contoh lagi, kita katalah TV dalam penapisan filem misalnya,
kerajaan tidak serius untuk menapis filem-filem yang boleh merosakkan akhlak anak-anak muda. Jadi mengikut ahli psikologi, manusia ini sangat terpengaruh dengan apa yang dia lihat. Jadi kalau kita yang bertanggungjawab untuk mengawal sebarang tayangan ini, kita tidak kawal, menyebabkan anak-anak muda khususnya bila dia lihat, maka dia sangat terpengaruh dengan apa yang dia lihat. Jadi siapa yang salah? Kita yang membenarkan hiburan tersebut, kita yang membenarkan tayangan filem tersebut. Apatah lagi zaman hari ini, zaman dunia tanpa sempadan. Jadi mereka boleh lihat kepada YouTube dan sebagainya. Ini dia panggil hiburan yang tiada kawalan. Itu satu. Yang kedua, kita lihat sistem pendidikan yang pincang, yang sudah lama pincangnya sistem pendidikannya. Banyak, kalau kita nak bahas tentang kepincangan sistem pendidikan ini terlalu panjang. Cukup dengan saya mengatakan bahawa tiada penekanan yang serius kepada sistem pendidikan agama. Sedangkan kita waktu kecil-kecil dulu kita mengaji awwaluddin ma'rifatullah. Kalau pertama dalam agama ni ialah mengenal Allah, tapi tidak diberikan penekanan oleh pihak berwajib. Bahkan yang diberi penekanan ialah kita katalah SPM wajib, SMU tak wajib. Kemudian Jacob, kita kata bagus, kita setuju dengan Jacob ini, tetapi diletakkan waktu akhir untuk pelajar ini tasmik Al-Quran. Dalam keadaan pelajar ini sudah letih. Sekolah-sekolah agama waktu petang ni, jadi dah semput dah belajar ni. Jadi dia mengaji tanpa semangat yang baik, menyebabkan dia tak beri pertumpuan yang baik. Melainkan adalah mereka-mereka yang ada support kuat daripada ibu bapa, barulah ada kejayaan itu. Jadi sistem pendidikan ini saya lihat perlu ada perubahan besar dalam negara. Yang ketiga, saya lihat punca gejala sosial ini ialah berlakunya kesempitan ekonomi. Apatah lagi kenaikan harga barang, tidak adanya peluang pekerjaan, menyebabkan mereka tidak ada arah. Sebab tu ada yang terpengaruh dengan nadahnya, terpengaruh dengan mencurinya dan sebagainya. Jadi apakah jalan penyelesaian yang mungkin dapat difikirkan bagi menangani gejala sosial? Saya melihat jalan penyelesaian yang paling utama sekali ialah tukar kerajaan. Ini paling utama, tukar kerajaan. Sebab apa saya katakan begitu? Sebab kalaulah kita ada sebuah syarikat, kita lantik seorang pengurus. Sebab ketua negara ni dia mengurus, bukan negara ni dia punya, tapi dia diamanahkan oleh rakyat untuk mengurus negara. Kita ada sebuah syarikat, kita lantik seorang pengurus. Setahun kita bagi dia urus, tak berjaya, berlaku kerugian dalam syarikat, berlaku kemusnahan dalam syarikat. Tak, kalau kita bagi lagi tahun kedua, maknanya syarikat kita akan lingkup. Begitu juga sebuah negara. Negara jadi lingkup sekarang kerana tidak ada kesedaran politik di kalangan kita yang masih lagi memberikan kepada UMNO, Barisan Nasional, untuk memimpin negara. Sebab itu berlakulah kita lihat gejala-gejala yang dilaporkan oleh akhbar ini semakin hari semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Gejala rasuahnya, gejala pembunuhannya, gejala dan makin bertambah. Kerajaan tidak mampu untuk mengatasi masalah ini. Sebab itu saya sebut cara nak mengatasi pertamanya ialah tukar kerajaan. Orang Sabah kata ini kalilah. Jadi peluang yang paling dekat ialah PRU yang ke-13. Kita tukar kerajaan yang ada, kita beri kepada mereka yang lebih layak. Ada kata kalau kita tukar jadi huru-hara, tak payahlah kita buat fitnah macam itu. Sebab semalam kemarin ucapan daripada Ketua Siasatan Jenayah, bekas Ketua Siasatan Jenayah PDRM, mengatakan tidak ada huru-hara kalau tukar kerajaan. Rakyat Selangor dah tukar, rakyat Pulau Pinang dah tukar, rakyat Kedah dah tukar. Bila tukar ni apa mereka dapat? Perkembangan ekonomi yang bagus dan pendapatan negeri yang bagus, dipuji oleh Ketua Audit Negara. Yang kedua saya lihat, kita tak
kita kena kembali kepada Islam yang sebenar, bukan Islam yang celup, ya. Kembali kepada Islam yang sebenar, kerana Islam itulah jalan penyelesaian yang sebenar. Okey, anak-anak muda ni biasanya mereka ni cenderung untuk hibur dan seronok dengan macam-macam cara. Jadi apa pandangan Ustaz tentang hiburan-hiburan sekarang? Macam saya katakan tadi, Islam tidak menghalang untuk kita bergembira. Berhibur ni nak gembira. Islam tidak menghalang untuk kita bergembira. Untuk berhibur ni tidak dihalang oleh Islam. Sebab itu memang fitrah manusia nak kepada hiburan. Dia tak boleh sunyi manusia. Nabi Adam pun duduk dalam surga seorang-seorang, ada belaka darah, tapi dia nak kepada isteri supaya dia boleh berhibur dengan isteri dia. Dia nakkan hiburan. Jadi asasnya Islam tidak menghalang hiburan. Sebab tu kalau kita menang pun kita tak halang hiburannya. Cuma kita memberikan kawalan sahaja supaya jangan terbabas dengan hiburan tersebut. Contoh, bila berhibur sambil minum arak, maka dia akan terbabas. Bila berhibur bercampur lelaki perempuan tanpa batasan, maka dia akan terbabas kepada zina. Jadi yang ni yang kita nak bawa. Kita akan adakan hiburan, tetapi ada kawalan supaya generasi muda tidak terbabas kepada perkara-perkara yang boleh merugikan dan merosakkan dia. Apa bentuk hiburan alternatif yang boleh ditawarkan kepada golongan muda-mudi? Sebenarnya kita dah buat hiburan alternatif sebelum kita menjadi kerajaan. Kalau kita dah jadi kerajaan, kita boleh buat lebih baik. Tapi sekarang kita belum jadi kerajaan, kita dah buat hiburan alternatif sehingga boleh menarik anak muda. Contohnya kita buat malam Maulidur Rasul, ada tazkirah, ada hiburan, kita panggil artis, dan artis itu kita sebut mana boleh mana tak boleh. Jadi apa liriknya, apa ni isinya, yang dia nak nyanyikan itu kita kawal benda tu, hiburan alternatif. Contohlah kita kata kerajaan sendiri pun dah buat kita kata TV Al-Hijrah. Bagus. Dah mendapat sambutan daripada anak-anak muda. Filem apa ni kita kata rancangan 30 minit bersama Ustaz Don. Jadi anak-anak muda seronok filem-filem begitu. Radio IKIM dah menjadi radio alternatif. Kemudian kita lihat anak-anak muda baru-baru ni di Pahang pun di stadium, kita panggil Ustaz Haslin Bollywood, Ustaz Azhar Idrus, nampak penuh stadium, dikatakan sampai 100,000. Mana kecenderungan anak muda itu dia sudah boleh menerima hiburan alternatif yang tidak membabaskan mereka kepada yang melalaikan mereka. Masalah sekarang ialah kerajaan hari ini dia adakan TV Al-Hijrah, dalam masa yang sama dia tidak mengawal dan menghalang TV-TV lain untuk menayangkan filem-filem yang boleh merosakkan anak-anak muda. Yang ni yang kita kata tidak balance. Tak balance, sedangkan Allah sebut mesti ada amar, mesti ada nahi, yakni menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar itu. Jadi cegahan itu mesti dibuat. Ini kita nak mengubat, jadi resiko dia terlalu tinggi lah. Sebab tu hiburan alternatif ni yang kita sudah buat sekarang pun sudah mendapat sambutan. Apatah lagi bila kita ada kerajaan, kita sendiri yang memegang dasar, kita boleh buatlah hiburan alternatif itu. Jadi golongan artis jangan pusing lah, golongan pelakon pun jangan pusing. Sebagaimana kerajaan Iran, antara filem yang mendapat sambutan dunia walaupun mereka berlakon dalam keadaan menutup aurat. Bagi memperbaiki sosioekonomi di kalangan generasi muda di Kedah, apakah mungkin tawaran yang boleh diberikan kepada golongan belia dan beliwanis? Ada beberapa tawaran yang kita yakin kita boleh buat untuk golongan muda, belia dan beliwanis di Felda khususnya dan di kawasan-kawasan kampung tradisional, ya. Antaranya masalah tanah.
tanah ni kalau kampung tradisional yang tak selesai lagi masalah geran tanah, Teroka dah sejak tahun 1969 dah 40 tahun 50 tahun tak mendapat geran tanah, yang ni kita akan bagi geran tanah hak milik kekal. Anak-anak muda yang tak ada tanah, yang layak memiliki tanah, kita akan, kalau dipahami, kita akan lihat Pahang ni banyak tanah, kita akan lihat lot-lot kosong yang kita akan beri kepada mereka yang layak untuk mereka mengusahakan tanah tersebut. Khususnya contoh kita sebut di kawasan Felda, generasi kedua, generasi ketiga, yang kita dah sebut dalam buku Jingga, iaitu tanah 360,000 hektar tanah Felda Plantation yang boleh menempatkan lebih kurang 80,000 generasi baru, generasi muda, 80,000 yang layak. Kita janji kita akan bagi kalau kita memerintah Putrajaya. Tiba-tiba Kerajaan Barisan Nasional menggadaikan tanah ini. Jadi saya menyerulah kepada anak muda belia dan beliau ini, bangkitlah, sebab hak kita telah digadai oleh Kerajaan Barisan Nasional. Pakatan Rakyat akan beri hak tanah ini kepada anak-anak Teroka yang layak untuk bangunkan tanah Felda Plantation, bukan dibolot oleh orang-orang yang tertentu. Bahkan dia tidak Teroka pun, tiba-tiba dia boleh menguasai tanah-tanah Felda Plantation. Itu tanah. Yang kedua, kita boleh tawarkan rumah mampu milik dengan kita buat, kalau pinjam 40,000, bayar 40,000. Hanya cas perkhidmatan kita katalah 3,000 yang dibenarkan oleh Islam. Tapi riba sehingga menguntungkan, kalau beli 40,000, bayar 80,000 sehingga menguntungkan 100% kepada penjual. Yang ni Pakatan Rakyat tidak amalkan sistem ini. Kemudian kita tawarkan lagi PTPTN kepada anak muda. Kita sangat menyedari anak-anak muda yang baru habis belajar ni, dia keluar daripada kampus, dia sudah berhutang hampir 45,000. Tiba-tiba sampai surat kena bayar RM100 sebulan. Mereka tak boleh nak bayar. Pakatan Rakyat janji, kita menang, kita akan hapuskan PTPTN. Adakah boleh atau tidak? Kita nak jawab di sini, boleh. Sebab kita hanya memperuntukkan hanya 3 ke 5 bilion saja untuk menghapuskan PTPTN. Kerajaan boleh bagi subsidi 19 bilion kepada penjana bebas elektrik, takkanlah tak boleh beri kepada rakyat sebanyak 5 bilion. Yang keempat, kita turunkan harga barang. Harga barang ni bila diturunkan, lebih baik daripada kita menubuhkan kedai satu Malaysia. Kedai satu Malaysia itu ada baiknya, tetapi ada mudaratnya. Kedai satu Malaysia ini, walaupun kita katalah harga dia murah, tapi dia menguntungkan beberapa pihak saja yang kaya. Tetapi dia mematikan peruncit-peruncit kecil. Peruncit-peruncit kecil yang kita katalah Pak Mat, kedai satu Malaysia ni, Pak Mat duduk sebelah dia, dah jual dah 30 tahun. Tiba-tiba ada kedai satu Malaysia yang sangat besar, jadi orang akan beli ke kedai satu Malaysia. Jadi Pak Mat ni jadi hilang sumber pendapatan dia. Jadi kita tawarkan, iaitu menurunkan harga barang yang manfaatnya kepada seluruh rakyat Malaysia, apa bangsa sekalipun. Kita turunkan harga minyak, kita hapuskan tol misalnya, maka yang manfaat ialah seluruh rakyat, bukan kroni. Yang kelima, kita insya-Allah kita akan wujudkan, dia panggil keusahawanan belia. Keusahawanan belia maksud saya ialah kita tawarkan kursus-kursus yang memberikan kemahiran kepada belia ini untuk dia lebih mampu untuk berdikari, sama ada di rumah ataupun di luar rumah. Dia berdikari untuk menjana pendapatan sendiri, sama ada pendapatan dia ataupun pendapatan tambahan untuk membantu suami. Ini kepada golongan-golongan belia. Keusahawanan belia ini kita akan wujudkan dengan kita boleh memberikan pinjaman tanpa riba, seminimumnya ialah 5,000 untuk mengatasi masalah pengangguran di kawasan Felda dan di kawasan kampung tradisi. InsyaAllah. Pesanan dan nasihat Ustaz. Dan kita yakinlah dengan apa yang dibawa oleh PAS dan Pakatan Rakyat, iaitu negara berkebajikan, sesuai dengan firman Allah yang mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk sebuah negara itu
beriman dan bertakwa kepada Allah, ikut perintah Allah, ikut penyelesaian yang disuruh oleh Allah, nescaya kata Allah, kami janji kami akan buka rezeki yang datang daripada langit dan datang daripada bumi. InsyaAllah kita yakin dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okay. Jadi